So welcome to my booktube channel Hidayah Kasim yang dah sekian lama tak aktif. Okay, so for today Daya nak buat Ramadan review walaupun tak habis lagi baca buku ni sebenarnya. I'm halfway through. Okay, this book Daya nak review Rehatkan Hati dengan Solat, which Daya ada share juga beberapa dekat story Daya. Okay, for Ramadan this is one of my to be read list lah, tapi tak habis lagi baca. So rasanya ini sahaja buku yang Daya baca dalam bulan Ramadan. Okay, so Daya nak cerita kat korang, Rehatkan Hati dengan Solat ni sebenarnya sangat inspire Daya. Sebab macam tahu, sebab dia sangat terangkan, dia menerangkan solat tu, kenapa kita kena solat, macam mana kita patut anggap solat tu. Okay, by the way, sorry kalau ada bunyi bising kat belakang sebab ni dekat kawasan kilang-kilang macam tu. Okay, jadi nak bagi tahu dekat korang pasal buku ni, dia sangat bagi kita clarify lah, di-clarify kat kita yang mana solat ni sebab apa, solat ni sebenarnya adalah apa. Contohnya kalau yang dah boleh share, kalau korang nak tengok betapa Daya sukakan buku ni, tengok dekat tabings dia. Okay, dan Daya baru sampai dekat muka surat 180 dan Daya dah banyak tabing macam ni. Daya jarang lah macam ni. Okay, and kalau Daya boleh kongsikan satu benda dengan korang yang Daya dah tag dekat sini. Tengok ya, ada juga panduan daripada Imam Al-Ghazali macam mana kita nak kena anggap solat tu. Okay, dan ada juga cerita tentang berkat. Yang Daya paling suka sekali ialah dia kata hasil perniagaan yang berkat sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagih-agih. Kalau tak berkat, sedikit tak cukup, banyak pun tak puas. Macam minum air laut, makin diminum makin haus, kan? Sebab apa? Sebab sebenarnya keberkatan tu yang penting. Contohlah berkat perniagaan ke, berkat duit ke, berkat masa ke, kita boleh nampak ke mana masa tu pergi, kita boleh nampak ke mana harta dia pergi kalau diberkati. Macam itulah. Okay, dan bila contohlah kalau tak cukup harta kan, tapi diberkati, dia sentiasa rasa cukup, dia sentiasa rasa bahagia sebab dia tu diberkati oleh Allah. Sebab tu sentiasa kita doa kan, tolonglah berkati aku, Allah berkatilah aku dan keluarga aku dan semuanya. Okay, sebab itu yang paling penting. Kalau diberkati tu sebenarnya dah cukup baik dah sebenarnya. Macam tu. Okay, selain tu dia nak share juga antara kata-kata daripada Ustaz Fahrul ni. Kita ada satu quote, saya baca jadi jangan kita mengaku beriman dan mendabik dada sebagai soleh selagi belum diuji. Dengan iman kita hanya mampu melakukan ketaatan. Meskipun begitu, ketika kita diuji oleh Allah, kita perlu berasa risau, adakah kita kuat menghadapinya? Bukankah sabar dalam menghadapi ujian itu lebih sukar berbanding sabar melakukan ketaatan? Nampak tak kat situ? Kita kena jaga dua-dua. Maksudnya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Contohnya ada keburukan ataupun hardships yang Allah hantar dekat kita, macam mana kita kuat tak nak hadapi dugaan tu? Macam itulah. Kiranya kita kena prepare. Walaupun kita rasa kita dah cukup solat, kita dah cukup puasa, kita dah cukup baca Quran, tapi kita belum lagi diuji oleh Allah benda-benda yang kita rasa kalau kita diuji, tak tahu kita boleh sanggup ke tak. Macam kita tengok orang tu kan, hilang rumah ataupun hilang ibu bapa, maksudnya hilang, ada budak kecil tu kan yang hilang ibu bapa dan duduk tepi jalan. Kita tak tahu kita mampu tak hidup, kita mampu tak survive kalau kita jadi budak tu. Faham tak? Maksudnya selagi kita tak diuji, jangan kata kita ni soleh, jangan kata kita ni kuat, kita memang kuat lah, senang je, alah carilah kerja, benda semua. But you never know, we will never know what will happen to us. Sebab Allah ni, dan kita kena yakin yang Allah akan uji kita berdasarkan kekuatan kita. Dan bila Allah uji, maksudnya Allah nak bagi kita kuat, nak bagi kita teguh, nak bagi kita lebih dekat dengan dia sebenarnya. Sebab la yukallifullah nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi kekuatannya. Itu satu benda yang kita kena yakin. Dan sentiasa berdoa supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian, dan juga sentiasa istiqamah dalam beribadah. Okey, jadi itulah Daya pun doakan semua orang, ke orang yang tengok video ni, untuk sentiasa beribadah, beristiqamah,
Okay, dan juga sentiasa kuat, akan jadi sentiasa kuat untuk teruskan kehidupan, untuk survive, keep going. Okay, no matter what hardships that Allah gives you, keep going and take it one day at a time. Believe in Allah, believe in Allah capability, believe in Allah's ability to help us. Okay, so that's all for today. Jadi kalau siapa yang nak dapatkan buku ni, boleh dapatkan dekat ejen daripada Iman ke, ataupun daripada Iman Shop sendiri kan, ataupun daripada kedai-kedai buku yang jual buku Iman, boleh juga. Okay, so that's all from me. Thank you. Bye. Selamat berpuasa.